Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Ta'ala. Sebagai mukadimahnya, saya nak membacakan satu hadis daripada Abdullah ibni Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza balagal mar'ul muslimu arba'ina sanatan sarafallahu anhu salasata anwa'in minal bala'i al-junun wal juzam wal baras. Fa iza balagha 50 khaffafa Allahu anhu zunubahu. Fa iza balagha 60 wa razaqahu Allahu al-inabata ilayhi. Fa iza balagha 70 ahabbathu malaikatus samai. Fa iza balagha 8 sanata usbitat hasanatuhu wa muhayyat sayyi'atuhu. Fa iza balaghat 90 ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar wa yusammi asirullahi fil ard wa syafa'a li ahli al-baiti." Rawahu al-Baghawi. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Ibni Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umur seseorang muslim telah mencecah 40 tahun. Jadi kita tengok ini 40 ke dah berapa ke umur-umur kita ni. Tak payah bagi tahu dengan orang lain umur kita berapa, kan? Antara kita dengan Allah, Allah akan menjauhkan daripadanya 3 jenis bala. Mana orang masuk umur 40, dia mencecah je umur 40, maka Allah Ta'ala akan hindarkan dia daripada 3 jenis bala. Yang pertamanya, dihindarkan daripada junun, penyakit gila. Mana orang 40 ke bawah ni, dia terdedah, ada harapan mana dia boleh kena penyakit gila. Tapi kalau dah masuk 40 tak kena penyakit gila, Allah Ta'ala selamatkan. Jadi tuan-tuan, yang keduanya wal juzam, iaitu kusta. Masuk umur 40 kalau tak kena kusta, Allah Ta'ala selamatkan. Memang selamat itu. Tapi umur 40 ke bawah, siapa-siapa boleh ada kemungkinan boleh kena. Walaupun dia kata saya keturunan saya tak kena, tak ada yang kusta, tak. Kerana ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya wal baras. Baras ni ialah sopak. Sopak dengan kusta tak sama, tuan-tuan. Jadi kalau sekiranya masuk 40 tak kena, mana insya-Allah selamat daripada ni. Jadi 3 penyakit ni kalau dah masuk umur 40, maknanya tak ada, maknanya orang itu akan selamat daripada 3 perkara ni tadi, 3 bala ni. Kemudian disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza balagha 50 khaffafa Allahu anhu zunubahu. Bila masuk umur 50 tahun, masuk umur 50, Allah Ta'ala akan meringankan dosa-dosa ni. Jadi orang masuk umur 50 ni tuan-tuan, diberi kesempatan masuk umur 50,
maka dosa-dosa dia jadi ringan. Allah Ta'ala tak membebankan suatu taklif yang berat-berat sehingga dia menanggung dosa banyak. Jadi bila masuk umur 50 ni, maknanya kalau sekiranya Allah memberi dia dengan sesuatu, maknanya pekerjaan dia terjebak dengan dosa, maknanya kalau umur 40 ke atas ni tak berlaku yang demikian, masuk umur 10 dia akan selamat. Maknanya bila masuk umur 50, maknanya dia dah mula meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau daripada 50 ke bawah, dia tidak terlibat dengan perkara-perkara macam tu, kan, dengan dosa dan sebagainya, dengan banyak maksiat, maka umur 50 dia akan selamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa iza balagha sittina wa razaqahu Allahu inabata ilaih. Masuk umur 60 tahun. Apabila sampai umur 60 tahun, Allah Ta'ala mengurniakan kepadanya taubat. Ini makna orang kalau masuk umur 60 tahun tak dapat taubat, tak diberi hidayah, ini tandanya, ini takut kita tuan-tuan bimbang mati dalam keadaan su'il khatimah. Masuk umur 60 tahun ni tuan-tuan, orang kalau dapat hidayah, maknanya itu tanda ada jalan-jalan keselamatan. Dia akan mati dalam mati, maknanya husnul khatimah. Sebab tu kita kena tengok-tengoklah umur-umur kita ni, berpandu kita baca kitab ditabir balik kematian ini, supaya umur-umur ni mengingat-ingatkan kita lah. Kalau hari ni 50 tahun belum lagi nak bertobat lagi, takut-takut 60 tahun besok tak sempat tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah mengurniakan taubat kepadanya umur 60 tahun apabila sampai kepada umur 70 tahun. Orang yang dah mencecah umur 70, para malaikat di langit akan mengasihinya. Jadi umur 70 tahun ni, pada adatnya semua buat dah tak kuat dah, kan? Semua dah tak kuat, nak berjalan dah tak berapa nak boleh, nak pandang perempuan mata pun dah kabur, nak mengumpat orang, nak fitnah orang, gigi pun dah tak berapa ada, cakap pun dah tak berapa clear, telinga pun dah tak berapa dengar. Maka orang-orang ni mula mendapat maknanya kasih sayang para malaikat, makhluk-makhluk Allah di langit yang namanya para malaikat. Dan apabila umurnya sampai kepada 80 tahun, orang yang sampai umur 80 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ditetapkan segala kebaikannya dan dihapuskan segala kejahatannya. Jadi siapa hendak umur 80 kena doa, kan? Hendak akan maknanya dia hapuskan dosa dia, hendak akan kebaikan, kena masuk umur 80 tahun, kan? Dan sesiapa yang apabila umurnya mencecah 90 tahun, diampunkan dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, dinamakan dia sebagai tawanan Allah di muka bumi, serta dia akan mensyafaatkan ahli keluarganya. Mana kalau orang umur dah 90 tahun, tak diampunkan dosanya oleh Allah, tuan-tuan malang lah, kan? Masih lagi buat benda-benda yang tak elok lagi. Mana orang-orang ni payah harapannya, tuan-tuan. Sebab itulah kita ni kena duduk dalam majlis ilmu, berdamping dengan orang-orang soleh, berkawan dengan orang-orang yang baik-baik, supaya apa? Kehidupan kita jadi selamat. Bila kita berkawan dengan orang baik-baik, berkawan dengan orang yang soleh-soleh ni tuan-tuan, kita mengharapkan bahawa perjalanan hidup kita jadi selamat, kerana ada orang bagi nasihat, ada orang bagi tunjuk ajar kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita masuk kepada bicara kita tentang wafatnya Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak menghabiskan dua orang lagi, iaitu Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
iaitu Hasan bin Ali bin Abi Talib. Merupakan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucu Rasulullah daripada anak Fatimah. Kan? Di antara orang yang paling disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga siapa-siapa yang nak melihat wajah Rasulullah, maka lihatlah Hasan, maka kerana Hasan ini wajahnya mirip dengan datuknya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah Hasan ni dimirip Rasulullah. Jadi ni kehebatan Sayyidina Hasan bin Abi Talib ini, bin Ali bin Abi Talib. Orang yang cukup lemah lembut, dan merupakan cucu yang paling disayangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah menyebutkan Sayyid. Sayyid ini berketurunan daripada Hasan. Jadi maknanya bahawa Rasulullah kata akan datang daripada golonganku ni, mereka ni yang digelar dengan nama Sayyid, yang akan menjadi maknanya ketua kepada kaum yang dimuliakan. Jadi inilah dia. Jadi gelaran Sayyid ini diambil daripada jalur Hasan bin Ali bin Abi Talib. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketika sakitnya terkena racun, nak tunjuk pada kita tuan-tuan, orang yang beriman ini, orang-orang soleh ni, dia punya ujian dia besar, dia punya penderitaan dia besar. Dengan sebab itu dia dekat dengan Allah. Dia mati pun diracun, diracun oleh orang-orang yang maknanya tak selesa dengan, kerana Sayyidina Hasan ini diberi masa memerintah yang tidak lama, 2 tahun aja dia memerintah. Kemudian dia menyerahkan kuasa kerana berlaku perebutan di antara Muawiyah. Tak mahu jadinya Islam, orang Islam ni dalam keadaan terumak-ambing dan huru-hara, maka dia meletakkan jawatan, transfer terus kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, supaya hendak orang Islam jangan jadi masalah. Jadi dia terus maknanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Husain, adik dia radhiyallahu an, ketika mana sakitnya Sayyidina Hasan ketika nak wafat diracun oleh orang, maka berkatalah Sayyidina Husain, wahai abangku, kenapa kamu bersedih? Bukankah kamu akan segera berkumpul dengan datukmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahmu Ali bin Abi Talib, nenekmu Khadijah bin Khuwailid, ibumu Fatimah binti Muhammad, dan juga bapa saudaramu Hamzah bin Ja'far. Jadi orang-orang yang soleh, tuan-tuan, kalau mereka ni daripada keluarga yang baik, keluarga yang beriman, besok bila kembali kepada Allah, dia tetap akan berhimpun sebagai satu keluarga. Tuan-tuan baca dalam Quran, tuan-tuan akan dapati ada satu ayat Allah Ta'ala menyatakan bahawa orang-orang yang beriman, keluarga yang beriman, mereka ni akan dikembalikan sebagai satu keluarga besok di dalam syurga. Duduk dengan ayah ada, mak ada, mak long ada, kak long ada, abang long, semua duduk sekali dengan syarat beriman. Mereka letak macam mana dekat dunia, maka dekat akhirat dalam syurga pun satu keluarga, tak dipisahkan. Begitulah yang disebut oleh Sayyidina Husain radhiyallahu an kepada abangnya, bahawa nak menunjukkan kepada kita bahawa orang-orang yang beriman, apabila keluarga beriman, dia akan letak dalam satu keluarga beriman juga. Jadi kalau kita berhajat, isteri sayang suami, buat ibadat, taat dengan suami, besok masuk syurga sama-sama. Anak maknanya sayang ibu ayah, tak mahu berpisah dan macam mana kat dunia, nak terus ke akhirat, buat amal baik-baik, taat dengan mak ayah, taat dengan Allah, taat dengan ibu bapa, buat baik, insya-Allah akan masuk dalam syurga sama-sama. Duduk macam mana dekat dunia, bersuka gembira, bersama-sama ibu ayah, adik-beradik, maka besok dalam syurga pun macam itulah keadaannya juga.
Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka Hasan berkata, wahai adikku, aku menghadapi sesuatu yang tidak pernah aku hadapi sebelumnya. Apa maksudnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Kata-kata Sayyidina Hasan ini nak menunjukkan kepada kita apa? Waktu hidup dan saat kematian. Kematian ini adalah sesuatu yang mencabar. Tak sama. Kehidupan waktu saat nak menghadapi mati ni tuan-tuan, dia punya karenah dia ataupun ujian dia cukup besar. Waktu nak mati, saat nak menghadapi mati ni, yang seperti mana kita baca dahulu sebelumnya, kalau malaikat maut datang kepada orang-orang beriman dalam keadaan wajah, bau dan sebagainya yang elok, tapi kematian tetap juga dia merasakan sakarat. Sakarat tu tetap dirasakan walau beriman sekalipun, walau banyak amalan, sehingga Rasulullah sendiri pun merasakan sakit waktu saat nak sakaratul maut, apatah lagi orang-orang lain. Dengan sebab itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an mengatakan, aku tak heran kalau sekiranya ada orang mengatakan mati ni mudah. Aku sendiri dah melihat bagaimana Rasulullah waktu nak saat meninggal dunia, macam mana Rasulullah menghadapi sakaratul maut ni, aku tengok sendiri. Jadi aku tak heran kalau orang kata macam mana sakaratul maut. Jadi inilah yang diberitahu oleh Sayyidina Hasan kepada kita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Mati ini bukan satu yang mudah, kan? Tapi mati tetap akan datang. Bila sebut begini, mati tetap akan datang, tapi bukanlah mati itu perkara yang mudah. Jadi ni bab kita hidup ni nak kena ambil iktibar banyak daripada kisah-kisah yang dibawakan kepada kita. Wafatnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Al-Husain mengatakan ketika orang-orang, iaitu pasukan Ubaidillah bin Ziyad sedang mengepung Al-Husain radhiyallahu an, dan dia yakin mereka pasti akan membunuhnya, maka ia berdiri dan berpidato. Saat nak sampai keadaan gawat sekalipun, saat nak kematian pun, ada sempat boleh buat baik, kena buat baik. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana datangnya hari kiamat, kalau di tangan kamu ada satu batang benih tamar, kamu sempat menanamkan pada waktu itu, kamu tanamkan. Nak tunjuk apa tuan-tuan? Sempat buat baik, walaupun saat dah nak mati pun, kalau boleh buat kebaikan, maka buatlah kebaikan. Ada? Nak tunjuk pada kita ni kebaikan mesti dilakukan. Jadi begitulah makna yang dilakukan oleh Husain bin Ali bin Abi Talib di tengah-tengah pengikutnya, setelah memanjatkan puji kepada Allah, puji-pujian kepada Allah. Ia berkata, keadaan saat ini adalah seperti yang kalian saksikan. Dunia telah berubah dan tercemar, tradisi yang baik telah lenyap, dan semakin lama semakin habis, tidak ada yang tersisa daripadanya, seperti air yang dituang di dalam gelas. Ini pandangan orang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu dia hidup. Waktu dia hidup, bahawa menerangkan kepada kita bahawa apa makna keadaan dunia yang penuh dengan banyak dia punya masalah dia. Orang dah mula tak hirau dah, kebaikan-kebaikan orang dah tak mula ambil berat, kan? Yang pentingnya hidup senang, yang pentingnya ada pangkat. Orang tak kira, tak bicara manusia dah, kan? Mereka dah mula tidak membicarai manusia. Engkau, aku. Yang penting perut aku kenyang. Engkau nak lapar, itu lantak engkau, kan? Kita tak ada apa masalah, tak? Dah mula tak menghiraukan orang lain, kan? Kebaikan dah mula terpadam. Orang buat baik mula, maknanya kehidupan mereka tersisir. Zaman orang ni. Sedangkan Sayyidina Hasan Sayyidina Husain ni nak buat kebaikan.
mula maknanya tersisir dia punya, orang dah tak pandang. Tak kira engkau cucu Rasulullah ke apa ke, itu tak kira, yang penting pangkat. Kami boleh memerintah, kami boleh buat apa. Hari ini lebih-lebih lagi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Manusia tak hirau dah, kan? Manusia dah tak hirau dah. Walaupun benda itu salah pada dia, dia tetap hendak juga. Walaupun dia tidak layak, dia tetap juga hendak. Aku tak kira dengan cara mana sekalipun, yang penting aku dapat. Zaman dia, zaman Sayyidina Husain dengan kita ni berapa jauh lamanya. Berapa jauh lamanya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sehingga tidak ada yang tersisa daripadanya seperti air yang dituang di dalam gelas. Ni perumpamaan. Makna kebaikan dah tak ada dah. Pada zaman dia berkata tu, kebaikan dah tak ada lagi dah tuan-tuan. Di mataku kehidupan sudah seperti sebuah padang gembala yang buruk. Kalian lihat sendiri bagaimana kebenaran sudah tidak diamalkan. Pada zaman dia tu, sepatutnya yang memerintah, yang berhak untuk mendapat maknanya kerajaan memerintah sebagai amir, tak lagi diberikan. Orang yang berhak tak dapat hak dia, dan kebatilan sudah tidak diingkari. Manusia dah tak hirau dah. Walaupun benda tu mungkar, dia tetap buat. Benda tu salah, dia tetap buat. Itu yang betul. Dan orang buat mungkar, lagi ramai pengikut daripada orang buat baik. Itu zaman Sayyidina Husain kata, kalau sudah begini, sebaiknya seorang mukmin berharap untuk segera bertemu dengan Allah. Aku sendiri melihat kematian sebagai sebuah kebahagiaan, dan hidup bersama orang-orang zalim sebagai dosa. Ini kata-kata Sayyidina Husain, di antara pidatonya yang terkenal sebelum dia dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita mendapat iktibar dan pengajaran daripada kehidupan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada bab yang kelima, ucapan para khulafa, umara dan orang-orang soleh menjelang ajal dia. Para khulafa, mana kita dah tahu dah, khalifah ni ialah orang-orang yang memerintah, orang yang menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas wafat dia. Yang memakai gelaran khalifah cuma seorang aja, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Selepas daripada itu, Sayyidina Umar telah menukar gelaran khalifah ini kepada gelaran amir. Mana selepas tu Uthman memerintah, tidak lagi disebut maknanya tidak menggunakan gelaran khalifah lagi. Semua gunakan amir selepas daripada itu, kan? Kemudian umara ialah pemerintah, tak kira siapa. Umara ni ialah pemerintah, tak kira daripada kerajaan mana sekalipun, sama ada Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah, Daulah Uthmaniyah, maka yang memimpin mereka disebut dengan nama umara. Mana pemimpin-pemimpin. Dan orang-orang soleh menjelang ajalnya. Orang-orang soleh ni ialah orang-orang yang banyak amalannya atau amal-amal kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah-istilah ni kita kena faham. Kalau sekiranya orang yang memerintah, kita akan sebut dia umara. Kalau orang yang soleh disebut dengan nama ulama. Orang ada ilmu, ulama, kan? Jadi kita nak lihat cerita yang pertama, kisah yang pertama, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan berada di ambang ajalnya, saat dia nak meninggal dunia, ia berkata, bantulah aku duduk. Ni orang-orang nak, tuan-tuan, kita bila orang nak meninggal dunia ni, kita kena khidmat. Sebab tu kita kena khidmat dengan orang-orang yang nak meninggal dunia, kerana dia tak mampu lagi dah, dia dah tak boleh nak urus diri.
Kan? Maka orang-orang pun segera membantunya. Kerana Muawiyah ni dia merupakan Amirul Mukminin, ramailah pembantu dia punya khadam-khadam dia. Kan? Kalau kita ni tak ada khadam, maka anak-anak lah yang berkhidmat dengan mak ayah. Kan? Itu pun kalau anak-anak itu ingat kepada orang tua dia. Setelah membaca kalimat tasbih dan berzikir, ni orang jadi ulama, jadi umara ataupun menjadi makna khalifah Amirul Mukminin. Mereka ni adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tetap ada amalan. Mana amalan-amalan mereka ada. Tasbih tak pernah tinggal, berzikir tak pernah tinggal. Dan apa ni? Berzikir kepada Allah sampai menangis. Ini saat nak ceritakan bagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan ini ketika mana nak hampir sakratul maut dan berkata kepada dirinya sendiri. Ini kalam muhasabah. Tuan-tuan dengar kalam muhasabah bagaimana Muawiyah berkata kepada dirinya sendiri. Wahai Muawiyah, seperti mana Saidina Umar kalau dia waktu malam. Sebab Saidina Umar ni malam dia menjadi abid, siang dia menjadi singa. Nak? Ni Saidina Umar. Saidina Umar ni dia waktu malam dia akan memukul dirinya sendiri. Wahai Umar yang banyak melakukan dosa, tahanlah. Maknanya pukulan, dia merotan diri dia sendiri. Tahanlah. Kan? Tahanlah rotan, pukulan rotan ini. Kan? Kalau sekiranya kau tidak boleh menahan, aku bimbang besok engkau akan dirotan di dalam neraka Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ni kata-kata Saidina Umar. Dia waktu malam tu begitu, tuan-tuan. Nak mengingatkan dia. Supaya bila dia buat begitu, dia akan meninggalkan maknanya perbuatan-perbuatan keji, kesalahan-kesalahan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka berkata Muawiyah, wahai Muawiyah, kamu baru ingat Tuhanmu setelah datangnya masa tua dan usia uzur. Ini Sayyidina Muawiyah ni mengingatkan dirinya dalam keadaan nada yang begitu kesal. Kenapalah waktu dah tua ni baru nak ingat Allah. Ini kalam macam kita sebutlah, tuan-tuan. Macam kita sebut begitulah. Kenapalah waktu dah uzur baru nak semayang, baru nak datang masjid, baru nak ingat belajar. Begitu perkataan yang paling mudah kita boleh sebut. Maka Muawiyah berkata kepada dirinya, kenapa dah tua baru datang keinsafan nak ingat Tuhan? Dah uzur baru nak mengingat Allah. Betapa eloknya seandainya kamu melakukan hal ini ketika mana masih muda dan sihat. Alangkah baiknya kalau dulu aku muda, semayang banyak, datang masjid, belajar, semayang berjamaah, tak boleh 5 waktu, maknanya sekurang-kurangnya satu maghrib semayang isyak dengan subuh. Kalau tak boleh datang isyak, satu waktu pun tak boleh. Jangan tinggal waktu subuh. Ini langsung pun tak ada. Tak boleh zuhur, asar, tak boleh asar, maghrib, tak boleh maghrib. Semayang jamaah ni, tuan-tuan, memang dia sangat dituntut. Tapi dalam 5 waktu ini, yang paling dituntut, dia punya keberatan dia ialah semayang isyak dan subuh. Siapa-siapa yang tak boleh datang isyak dan subuh, isyak tak boleh datang, jangan tinggal subuh semayang berjamaah. Subuh jangan tinggal. Kalau zuhur tak boleh, sibuk. Asar sibuk. Maghrib penat sebab sibuk, balik kerja, semayang isyak berjamaah. Kan? Tak boleh isyak. Oh ustaz, saya isyak ni Allah dah letih. Dah makan waktu dah makan maghrib ni, letih lah ustaz. Jangan lupa datang semayang subuh berjamaah. Kalau subuh pun tak datang berjamaah, nasaya dia tidak akan dapat doa para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi, tuan-tuan. Orang jadi rugi. Kerana setiap hari ni, tuan-tuan,
kita bila semayang berjamaah ni ada malaikat yang mengaminkan dalam solat. Bila malaikat akan mengamin dalam solat? Pertama dalam Fatihah. Dalam Fatihah malaikat akan mengaminkan. Siapa yang dapat amin para malaikat bersamaan dengan para malaikat boleh masuk syurga Allah. Yang keduanya, malaikat akan berdoa waktu orang menyebut Sami Allahu liman hamidah. Kan? Kalau ni pun tak boleh juga. Tu sebabnya kita semayang jangan sampai imam, kita tunggu imam sampai naik i'tidal. Kalau boleh sempat imam rokok, kita ikut supaya kita dapat doa tu. Doa para malaikat ketika mana Sami Allahu liman hamidah, ada malaikat yang mendoakan. Fadilat takbiratul ihram jangan tinggal. Nah, usahakan semayang dapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Kan? Usahakan semayang. Kalau makna imam dah Allahu Akbar tu, jangan buat perkara-perkara yang lain supaya kita tidak tertinggal fadilat kelebihan takbiratul ihram bersama imam besar. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi kita nak kena lihat kata-kata Muawiyah bin Abi Sufyan ini nak mengingatkan kepada kita yang kita ni umur semakin lama semakin lanjut. Ada yang datang ni waktu muda supaya mengambil iktibar. Besok sampai tua, itu pun kalau sampai. Belum tentu lagi waktu tua tu kita sehat. Belum tentu lagi waktu yang kita muda ni kita akan sampai kepada umur tua. Belum tentu tuan-tuan. Belum tentu lagi. Dengan sebab itu waktu kita berada ni lah kita menggunakan kesempatan. Sehingga kata Muawiyah, ia menangis lebih lagi kuat seraya berdoa, ya Allah kasihanilah orang tua yang penuh dosa dan berhati keras ini. Abang ni tuan-tuan kalau nak tahu sebab apa dia berkata macam ni, tuan-tuan kena baca sejarah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan kerana waktu dia memerintah. Kan? Baca cerita dia. Sebab dia ni ada cerita dia komplek dengan Sayyidina Ali. Banyak cerita dia tuan-tuan. Kan? Zaman tu banyak orang Islam kena bunuh. Pengikut-pengikut Ali ni kena bunuh. Jadi banyak dia punya cerita dia. Sebab tu bila dia nak meninggal dunia ada perkataan-perkataan kekesalan dalam kehidupan yang dia dah lakukan. Kan? Kerana hidup Muawiyah ni tuan-tuan kalau baca, dia ni orang kaya. Bila dia jadi Amirul Mukminin, dia cukup kaya. Hartanya terlalu banyak sehingga anak-anak dia hidup dengan keadaan senang-senang. Jadi kita bukan nak menafikan kerana dia sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita nak memandang sebagai iktibar, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, orang yang hidup bila dia ada kekayaan, dia ada pangkat, terkadang-kadang dia terlalai. Kan? Dia terlalai dengan tanggungjawab. Kadang-kadang bila dia ada pangkat, timbul rasa ego, rasa sombong. Kan? Apa yang ada dekat orang, sebab dia ada pangkat, dia boleh ambil. Dia boleh maknanya minta, dia boleh dapatkan walaupun orang tak suka. Ini tujuan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan kena ambil iktibar. Ni kata-kata dia ni sebenarnya ada di sebalik benda tu, ada cerita dia. Ada cerita yang dia nak sebut. Kita kena baca sejarah bermula daripada Sayyidina Ali. Sebab konflik dalam kehidupan ni, pemerintahan ini antara Muawiyah dengan Ali ni, dia mula pada zaman Sayyidina Ali memerintah. Jadi banyak cerita dia. Jadi tuan-tuan kita nak mengatakan bahawa Muawiyah ni jahat, tak boleh tuan-tuan. Kerana ni sahabat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kembalikan itu urusan dia. Tapi yang kita nak ambil baca cerita ni lah iktibar. Bagaimana orang yang dekat, orang yang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai satu contohnya Muawiyah ni tuan-tuan, satu hari Rasulullah panggil dia. Waktu tu dia tengah makan.
Nah, kalau kita baca dalam Quran, siapa-siapa yang dipanggil oleh Rasul, maka hendaklah dia datang dengan serta-merta. Sehingga pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Rasulullah hidup, kalau Rasulullah panggil orang tu tengah semayang pun, dia kena berhenti, wajib. Dia wajib berhenti. Tuan-tuan baca dalam surah An-Nur. Tuan-tuan akan tengok. Kan? Zaman Rasulullah, siapa yang dipanggil oleh Rasul kena berhenti. Satu ketikanya tuan-tuan, Sayyidina Muawiyah ni di tengah makan. Kan? Rasulullah panggil dia. Dia kata, nanti dulu beritahu Rasulullah, aku nak makan. Oh, yang itu. Sehingga Rasulullah pernah mendoakan dia. Ini yang kita takut dia, tuan-tuan. Doa-doa orang soleh ni, ini yang paling kita bimbang. Kerana ada cerita lah, tuan-tuan. Tuan-tuan kena baca Hayatus Sahabah, tuan-tuan akan dapat cerita-cerita ni, kisah-kisah ni. Diriwayatkan daripada seorang syekh kaum Quraisy, beberapa orang datang menjenguk Muawiyah ketika sakit yang dideritainya sesudah semakin berat. Setelah memanjatkan puji-pujian kepada Allah, ia berkata, bukankah dunia ini hanyalah seperti yang kita alami dan kita lihat? Sungguh, demi Allah, kita rela bersusah payah demi bersukaria menikmati pesona-pesona dunia dalam hidup ini. Ni kata-kata orang ni kepada Muawiyah. Jadi kamu tengok sekarang kan, ni yang kita kejar dulu, yang kita bersusah payah, rupa-rupanya sampai kepada satu masa, suka atau tidak, kita akan meninggalkan dia. Harta yang kita kumpul berpenat-penat, tapi kita tak nak guna, sampai masa bila kita nak meninggal dunia, suka atau tidak, kita pasti akan meninggalkan dia. Ni kata-kata ni. Kita hari ni, tuan-tuan, ada harta kita hendak, kita tak kira, siang malam kita kerja. Kerana apa? Kalau boleh dapat duit banyak, kan? Kalau boleh ada harta banyak, penat tak kira, yang pentingnya duit banyak. Dan kita bersukaria dengan kehidupan dunia, terpesona dengan kehidupan dunia yang berbagai-bagai, yang melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lambat laun dunia mengoroti kita sedikit demi sedikit. Lama-lama dunia ni akan meninggalkan, menyisirkan kita. Kan? Tuan-tuan tengok bagaimana dunia menyisirkan kita. Kita tengok bila kita dah berumur, daripada dulu kita boleh makan, sekarang kita dah tak boleh makan dah. Yang sedap-sedap semua dah tak boleh. Kita hidup nak makan sedap, tapi satu masa yang sedap orang bawa pun tak boleh makan. Kan? Besok orang dihidangkan nasi biryani tanam, tak boleh. Alah, tak boleh makan, gigi dah tak ada. Nak kunyah pun tak boleh. Ni air teh tarik ni ustaz, gulungnya teh tarik, tak boleh, gula banyak, kencing manis dah, kan? Belum kencing lagi semut dah tunggu dah kat bawah, kan? Wah, itu benar dia punya kencing manis tu. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan, dunia semua akan meninggalkan kita sedikit demi sedikit. Kita punya kereta besar-besar, besok kita dah tak nak naik dah. Kita naik kereta kecil je, orang tolak daripada belakang. Tuan-tuan, hari ni kita punya kereta yang mewah-mewah, semua kita tinggalkan dah. Dunia akan meninggalkan kita sedikit demi sedikit. Dulu kita pakai kasut yang tumitnya tinggi, yang tapaknya tebal. Hari ni tak boleh pakai, tuan-tuan. Berdiri lama pun tak boleh nak sarung, pakai slipper je. Itu pun dah tak boleh sepit lagi dah. Slipper tu pun dah tak boleh sepit lagi dah. Kalau tersandung sikit, bergulung jatuh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ni kita pakai baju yang cantik-cantik, besok tak ada butang pun dah tak ada, kan? Butang pun tak ada. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan kena ingat,
Ini kata-kata yang disebutkan supaya kita ambil iktibar bahawa apa? Dunia ni tipu dayanya banyak sehingga ia berhasil menipu dan menguras tenaga kita. Dunia ni dia akan apa? Memeras tenaga. Kerana kita nak dunia, orang sanggup tak tidur. Orang sanggup melupakan maknanya masa lapang dia untuk anak, untuk isteri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk Allah, semua lupa. Kerana apa? Nak duit, nak wang ringgit. Satu masa besok tuan-tuan penat, maka semuanya harta ni akan meninggalkan kita. Akan terjadi. Kita akan lihat di dalam kehidupan kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bayangkan hari ni umur 90 lebih, harta je 7 tahun kalau makan pun tak boleh habis. Kan? Ada orang tuan-tuan umur dah 90 lebih, harta je kalau maknanya berlakunya COVID-19 ni 7 tahun pun harta dia makan tak habis. Banyaknya. Bila nak habis makan? Dia pusing jalan slow je. Dah macam robot. Tak boleh makan lah, tuan-tuan. Bayangkan banyaknya harta 7 tahun. Kalau berlakunya keadaan yang macam ni, tak habis makan, harta dia tak habis. Banyaknya tuan-tuan. Sedangkan dia makan pil je, kan? Nasi tak boleh makan, kan? Teh tarik tak boleh minum. Kita lain, wulu semua habis. Sekarang lah, besok pun tak habis juga, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Waktu kita kena ambil ingatan, kita kena ambil ingatan waktu kita berada, ada harta yang boleh menolong kita kepada akhirat, gunakan harta untuk akhirat. Ada kesihatan yang boleh membantu kita untuk ingat Allah, gunakan kesihatan untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berkira-kira dengan Allah, kan? Besok kita menyesal. Oleh kerana itu, betapa tidak berharganya dunia ini untuk dijadikan tempat tinggal yang abadi. Ini kata-kata dia. Dan diriwayatkan, sesungguhnya pesanan terakhir yang disampaikan oleh Muawiyah dalam khutbahnya ialah, wahai manusia. Ini Amirul Mukminin, pemimpin dulu baca khutbah, tuan-tuan. Pemimpin dulu, dia orang alim, dia baca khutbah. Sesungguhnya barang siapa yang menanam, ia akan menuai hasilnya. Aku telah memerintah kalian, dan sesiapa pun orang yang akan menggantikan aku, ia pasti lebih buruk daripada aku, sebagaimana orang-orang yang aku gantikan. Ni kata dia ni. Maknanya nak menunjukkan pemimpin-pemimpin selepas itu, kalau dia macam tu, akan jadi pemimpin-pemimpin yang depan dia lebih rakus daripada dia. Lebih hendak harta banyak dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, di mana mereka lebih baik daripada aku, sebagaimana orang-orang yang aku gantikan, di mana mereka lebih baik daripada aku. Maknanya orang yang hidup sebelum Muawiyah memerintah, ni semua orang baik-baik. Semua orang baik-baik, kan? Sayyidina Ali ni orang baik-baik, tuan-tuan. Sebab tu bila orang bertanya, wahai Ali, kenapa pada zaman kau ni banyak berlaku pembunuhan, kan? Banyak berlaku, maknanya orang-orang Islam ni berpecah belah, kan? Sedangkan orang-orang yang hidup sebelum, orang yang ada pada zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, tak berlaku macam tu. Jadi orang merasa hairan kenapa berlakunya banyak masalah pada zaman Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali bagi jawapan paling mudah pada kita, supaya tuan-tuan tengok. Sayyidina Ali kata, kenapa zaman Sayyidina Osman, zaman Sayyidina Umar tak ada berlaku masalah? Kerana orang yang hidup pada zaman itu orang-orang yang macam aku, kata Sayyidina Ali. Tapi zaman aku memerintah, kenapa banyak masalah? Kerana orang-orang yang hidup pada zaman ni macam kau. Macam orang yang bertanya tu lah. Itu sebab banyak berlaku pembunuhan, banyak berlaku perebutan. Mana-mana orang yang hidup pada zaman dia adalah orang-orang yang tidak baik. Jadi ini
Maka berkatalah Muawiyah, wahai Yazid, jika nanti ajalku telah tiba, biarlah yang akan memandikan aku adalah orang yang berilmu. Ini wasiat kita boleh buat, nak menunjukkan kepada kita tuan-tuan, dalam hukum fiqh boleh kita berwasiat sebelum kita meninggal dunia, supaya orang-orang yang mandikan kita ni orang-orang soleh. Boleh kan? Tu tuan-tuan boleh lihat dalam hukum fiqh, hukumnya harus siapa-siapa kita boleh wasiatkan kan. Tok Imam kata cakap dengan orang rumah, besok kalau saya mati, kalau abang mati, jangan lupa suruh apa ni Tuan Noja mandikan kan, sebab dia orang soleh, dia banyak maknanya buat sedekah dan sebagainya. Boleh wasiat. Kita pun boleh kan. Pesan dengan anak-anak, besok kalau ayah mati, jangan lupa minta imam masjid negeri mandikan saya. Itu pun kalau imam tu belum mati dah kan. Tu boleh wasiat kan, boleh wasiat, kerana dia orang duduk masjid selalu, orang yang mengimarahkan masjid selalu. Boleh kan tuan-tuan. Kita minta ustaz-ustaz mandi, boleh. Dan boleh juga kita meminta kepada orang-orang yang sama-sama mengaji dengan kita. Pesan dengan anak-anak, ayah ada kawan mengaji, waktu bila mengaji dia selalu datang dengan ayah, duduk mengaji sama-sama. Besok bila ayah mati, kau pesan jumpa dengan dia, cakap ayah minta tolong mandikan. Itu maknanya kawan sahabat-sahabat yang soleh. Boleh tuan-tuan. Wasiat awal-awal, tak? Beritahu dengan anak-anak. Isteri pun boleh. Bang, kalau saya mati dulu, saya ndak maknanya Pak Bilal masjid tukang mandi jenazah tu mandi. Yang masjid negeri punya, yang lain-lain tak berapa kan. Itu pakatan punya, dia tak apa. Dia tuan-tuan boleh. Tak ada masalah. Itu wasiat. Minta pada orang alim. Jadi ini yang dibuat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan kepada anaknya Yazid kan, minta supaya apa? Orang yang berilmu, kerana orang yang berilmu itu memiliki kedudukan yang sendiri. Kerana orang berilmu ni boleh mensyafaatkan kan, dia boleh mensyafaatkan dengan sebab ilmunya. Kerana apa? Dia mempunyai kedudukan yang tersendiri di sisi Allah. Ia pasti akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Pergilah untuk mencari sebuah peti yang berisi pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit rambut dan potongan-potongan kuku beliau, kamu letak itu pada lubang hidung, dalam lubang mulut, telinga dan mataku. Balutkan pakaian beliau itu ke tubuhku bersama dengan kain kapanku. Wahai Yazid, jagalah seluruh wasiat Allah tentang kedua orang tuamu. Kemudian jika kamu telah menurunkan jasadku ke dalam liang lahat, tinggalkan sendirian Muawiyah bersama Tuhan yang paling penyayang. Ini di antara wasiat-wasiat dia kepada anak dia, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi mudah-mudahan kita mengambil iktibar, mengambil pengajaran daripada kata-kata ni kan, dari kata-kata orang-orang yang terdahulu daripada kita, orang yang dekat dan orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada kekhilapan berlaku dalam diri dia tetap sahabat. Dia tetap sahabat. Kita tidak boleh maknanya merendahkan para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dia utarakan kepada kita yang hidup di akhir-akhir zaman ini, yang penuh dengan dunia yang penuh dengan masalah, kemungkaran dan sebagainya, kita ambil iktibar supaya kita tidak melafazkan kata-kata sesal seperti mana yang telah kita dengar daripada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab ini, insya-Allah. Jadi panjang umur kita bertemu lagi sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin,
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.